Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Baiklah, saya kira alhamdulillah hari ini yang sesi petang pula. Maknanya bagi yang dah biasa dah buat terjemahan ni, kita go through lagi sekali lah ya. Tapi bagi yang baru datang, contohnya nama-nama yang saya pun tak kenal, saya tak pastilah siapa. Alhamdulillah saya mengucapkan ahlan wa sahlan. Bagi yang tak tahu siapa lagi, saya ni ialah Teacher Ayu yang mengajarkan dalam ringkas ni ya. Dan sebenarnya kelas ini dia sebenarnya adalah sepatutnya kelas yang sul-sulan daripada bila kita habis bengkel. Bengkel ni biasanya dalam bengkel Nahwu Ringkas modul 1 ni selalunya dalam masa 20 jam. Dan ada juga kelas-kelas yang kami jalankan, dia berlangsung selama 20 sesi tapi dalam kadar seminggu sekali. Jadi ada beberapa kelas tu lah. Kelas hari Selasa, hari apa lagi? Hari Selasa, hari Isnin ya. Ada yang dah habis, ada yang dah kita ulang balik semula. Jadi semua tu saya himpunkan di sinilah. Maknanya dalam kelas ni saya mengharapkan kita akan kita akan buat apa? Kita akan benda-benda yang kita belajar tu daripada masa kita belajar dalam modul 1 tu kita akan gunakanlah. Macam mana nak menggunakan tu? Itulah di sinilah saya punya maknanya saya bimbing lah macam mana kita nak buat terjemahan tu. Baik, dalam buku bagi orang yang dah beli set buku tu dia ada 3 buah buku. Jadi untuk sesi pagi kita akan gunakan modul 1 yang dia punya muka depan dia tu macam ni. Ni buku warna biru ni kita panggil sebagai BK, iaitu buku kaedah. Dan yang seterusnya kemudian ada lagi satu buku yang kita gunakan warna oranye. Kat sini saya tak ada pula. Saya tak ada gambar depan dia tu. Tapi siapa yang ada buku tahulah dia tebal sikit lagi. Dan dalam tu dipanggil, dia punya tajuk buku panduan. Panduan terjemahan. Jadi yang tu saya panggil BP. Lagi satu ada nipis sekali tu buku latihan. Buku latihan ni macam ni lah maknanya. Tak ada conteng gini. Dia clear aja. Tak ada jawapan. Kalau buku panduan tu dalam dia begini. Maksudnya yang tadi ni. Maksudnya ada jawapan-jawapan. Sorry ada kat sini. Nampak tak ada gambar ni? Ni macam ni lah buku panduan. Panduan terjemahan bahasa Arab Al-Quran. Dengan kaedah Nahwu Ringkas. Jadi kita akan guna buku ni. Buku warna oranye ni. Dan juga buku latihan ni. Buku latihan ni selesai kita buat modul biasanya. Maknanya ada juga yang boleh dah start buat. Jadi ni yang hari ni yang saya nak tunjukkan lah. Tapi sebelum dah ada tu, jadi hari ni mungkin yang baru-baru masuk, dia tengok je dia tak dapat nak buat apa-apa. Kalau dia tahu pun maknanya boleh tengok dengan buku yang oren tadi tu. Buku ni. Boleh tengok macam mana kita buat ni kan. Supaya nanti bila masuk modul 1 tu taklah terperanjat sangat. Kemudian yang latihan tu pula, sebelum kita masuk pada latihan tu, ni untuk yang lain lah yang dah tahu. Jadi kita pergi dulu kepada muka surat petunjuk ni. Ni petunjuk terjemahan. Ini nak menunjukkan dalam mushaf kita tu, dalam buku panduan tu, ini dalam dia ya. Ni kalau kita buka daripada sebelah, pada belah kanan lah, daripada sebelah yang muka surat. Ni sekejap kalau nak masuk duduk sini, kalau tak ada jangan tersangat. Okey, nanti teacher terganggu dekat sini kalau sebab suara tu masuk juga dalam kelas ni. Ni tak pakai, teacher tak pakai mikrofon. So you can either you join the class. Okey, ataupun cakap BBC sikit. Baik, yang ni maknanya dalam buku tu kita akan jumpalah ini petunjuk terjemahan. Macam mana kita nak gunakan mushaf ini ya. Jadi dalam buku panduan tu kita susun setiap ayat tu macam ni. Maknanya saya akan tengok daripada sebelah tepi ni. Susun atur kalimah di dalam panduan.
Jadi yang dia ada 3 lapisan. Jadi lapisan pertama, lapisan kalimah. Berarti ini adalah perkataan ayat-ayat yang ayat Quran tu. Ada yang kita warnakan, warna-warna tu adalah dekat sini kod dia panduan warna. Kalau yang warna kalimah berwarna hitam maknanya dia isim. Bagi yang tak tahu isim tu apa, relax dululah. Nanti besok baru masuk pelajarannya tu. Yang kalau warna hijau itu apa dia? Harf. Dan juga yang warna merah adalah untuk fi'il. Ini lapisan kalimah yang pertama. Inilah ada 3 lapisan kan? Ini lapisan pertama. Jadi dalam lapisan ini tu ayat Quran lah. Tetapi cuma jarak dia tu jarak sikit. Sebab dia ada macam disenggang-senggangkan. Kalimah dipisahkan dengan ruang kosong ataupun warna. Jadi tapi daripada susunan ayat dia serupa macam mushaf yang biasa tu. Maknanya mushaf yang tak ada warna. Mushaf Madinah ni. Dari segi susunan dia sama. Cuma jaraknya tu yang beza-beza sikit lah dengan warna. Ni Quran ni nak jumpa kat luar tak jumpa lagi lah. Belum lagi. Kita orang pun belum siap. Masih lagi dalam pembangunan. Sekarang ni insyaAllah Alhamdulillah kita dah sampai juzuk 20. Tapi bahagian editing tu masih lagi berjalan lah. Baru sampai juzuk 10. Kalau editing terjemahan dah sampai juzuk 18. Ya, 18 ke 17 begitulah. Okey, kemudian ni lapisan yang pertama. Lapisan kedua ialah lapisan terjemahan lafziah. Terjemahan lafziah ataupun harfiah ini mengikut kaedah nahu yang dipelajari dalam kaedah nahu ringkas. Jadi kadang-kadang ada penambahan-penambahan yang kalau kita tengok Quran perkata yang lain dia tak ada. Ya, ini memang betul-betul nak ikut struktur bahasa Arab tu, nahu bahasa Arab. Baik, dan seterusnya yang lapisan yang ketiga. Lapisan yang ketiga ini adalah kod, i'rab dan wazan saraf. Bagi yang dah pernah belajar tentang bahasa Arab ni mungkin tak asing lah perkataan i'rab ke, wazan ke, saraf ke. Tapi dalam modul 1 nanti kita tak pergi pun yang warna biru ni. Baik, nampak color ni? Kalau warna hitam ni kan untuk isim. Kalau hijau ni untuk harf. Kalau warna merah ni untuk fi'il. Jadi kita akan belajar yang tu je dulu. Dalam modul 1 kita belajar perkara ni. Kita tak belajar yang warna biru kecil-kecil ni kita belum lagi. Ini nanti insya-Allah dalam modul 3. Jadi sebelum sampai kepada modul 3, modul 2 tu kita akan belajar dalam modul 1 tentang terjemah. Jadi sesi semakkan terjemahan pada hari ini lebih kepada introduction. Nanti lepas kita belajar modul 1 tu apa yang kita nak buat dengan ilmu ataupun kemahiran yang kita dah perolehi. Jadi kita ada soalan setakat ni? Tak Ada? ada. Tak ada? Okey, Kak Am tak adalah. Yang baru-baru tu ada? Yang kawan-kawan yang baru, kakak-kakak yang baru, puan-puan semua? Semua dah pernah belajar kan? Okey, Kak Zu dah okey. Alhamdulillah. Okey, baik. Kalau ada soalan at any point boleh tanya saya lah. Dalam Quran itu juga diterangkan dalam panduan terjemahan tu diterangkan tentang lapisan tu. Tadi saya dah explain dan ini penerangannya lah. Boleh baca sendiri nanti. Kadang-kadang yang mana sertai bengkel saya tak sempat nak ceritakan benda ni. Bila tak sempat ceritakan benda ni biasa dia try buat nanti dia dah dia selalu tanyalah tentang warna biru ni apa ni apa. Memang dalam modul 1 kita tak belajar lagi ya. Baik. Kita terus pergi ini terpakailah kepada mereka yang dah jalani bengkel. Jadi sekarang macam mana kalau boleh buka kamera tapi kita akan baca dulu ayat tu. Kita akan baca dulu Fatihah ni. Hari ni kita buat satu muka kan satu kan. Hari ni kita buat Fatihah aja dulu. Muka pertama. Jadi dalam Fatihah ni ada sebelum kita jumpa Bismillahirrahmanirrahim, adab dia bila baca Quran kita disuruh untuk ta'awuz. Jadi mestilah kita boleh terjemah juga ta'awuz tu, lafaz al-isti'azah, iaitu lafaz yang tadi tu. A'udzubillah. Ini lafaz al-isti'azah. Baik, yang ini dah diberikan terjemahan dia. Jadi kita baca dulu Fatihah ni seorang satu ayat. Maknanya mula-mula kita baca sama-sama Fatihah. Kemudian lepas tu satu ayat
orang terjemahkan. Satu ayat baca dan dia terjemahkan. Ya, mengikut kaedah yang dipelajari. Jadi daripada situ kalau ada soalan, maksudnya soalan nahu, kau tak ingat ke ataupun apa ke, nanti insyaAllah saya akan bantu sewaktu kita buat sesi makan ni lah. Baik, kita mulakan ya. Okay, yang ni kita baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الحمد لله رب العالمين Ar-Rahmanir-Rahim. الرحمن الرحيم Maliki Yaumiddin. مالك يوم الدين Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. إياك نعبد وإياك نستعين Ihdinas siratal mustaqim. اهدنا الصراط صراط المستقيم Dekat sini hati-hati sikit. Jangan kita baca ihdinos. Bukan nos, tapi dia na. Yang tebal tu pada huruf sad, tapi sad ni pun tak tebal sangat sebab baris kasrah. Ihdinas si. Ihdina. Tak ihdinos, but ihdinas siratal mustaqim. اهدنا اهدنا الصراط المستقيم Kat sini pun kena hati-hati ya. Al-mustaqim. الصراط المستقيم Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. صراط الذين أنعمت عليهم غير Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalau tengok imam-imam غير المغضوب عليهم dan dengar bunyi macam tu. Baik kalau tak ada nak cakap yang tentang ni, saya harap dapat mutekan dulu mikrofon. Kalau ada dengar kelas lain macam mana apa, sometimes ada orang ada ability dia boleh dengar dua kelas dalam satu masa, tapi saya harap tutup jugalah mikrofon tu apa tu, kita punya speaker tu ya. InsyaAllah. Saya tak boleh, saya tak mampu tu. Sebab saya tahu ada orang dia boleh macam dua-dua dia dengar, maknanya dia itulah Alhamdulillah, masya-Allah. Baik, kita terus pergi kepada terjemahan dia. Jadi siapa nak buat ayat pertama tu dan terjemahkan. Ni dah ada lah. Jadi ni semua dah tahu dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi kena tengok pada skrin tu dan cuba terjemahkan. Ni kita buat secara berjemaah. Jadi macam senang sikit kan, ramai-ramai tu. Tak nak buka kamera pun tak apa. Tapi biasanya kelas ni saya selalu suruh untuk kalau pelajar seorang-seorang yang saya panggil tu untuk buat semakan ni, dia kena tengok skrin. Maknanya saya tengah sedang tengok yang ni, dia pun kena terjemah apa yang saya tunjuk tu. Kena berpandukan pada kesa saya ni. Kalau saya kata yang ni lah. Macam tu. Jadi contoh yang ni, a'udzu, aku berlindung. Kita baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang terkutuk. Boleh sebut yang direjam, betul. Yang terkutuk pun betul. Ini kenapa? Kalau yang kita letak dalam tanda pendakap begini, maknanya itu adalah perkataan yang ditambah untuk menjelaskan fungsi nahu.
Manakala kalau yang dibubuh dalam tanda pendakat begini, yang square bracket tu, berarti ia perkataan yang ditambah untuk menjelaskan perkataan asal atau memberikan terjemahan alternatif. Jadi dekat sini ini terjemahan alternatif lah. Kalau yang asal tu direjam. Yang ini terjemahan Nahu. Nahu, itu nanti belajar dalam modul 1. Baik, kita terus pergi kepada muka surat 1 tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, siapa nak cuba? Siapa yang nak cuba tu buka kamera sekali ya. Kita bacakan ayat tu dan cuba terjemah. Boleh saya panggil siapa yang nak buat? Kak Wardah ke? Wardah dah Tera dah. Bagi yang Boleh. baru habis ni. Okey, saya panggil boleh? Saya panggil. Kak Am. Baik, cuba Kak Am buat Bismillahirrahmanirrahim. Baca dan kemudian terjemahkan terus. Buka mic. Saya rekod tak ni ya? Bismillah. Sampai habis dah lah. Baca satu ayat sampai habis. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Okey, tambahan. bagi Nama, yes. Bagi. yang Maha Pemurah. Tambahan yang Maha Penyayang. Ahsanti. Sekali lagi saya buat. Dengan nama bagi Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang. Baik. Ayat kedua, siapa nak buat? Ada? Kena buka kamera. Azu. Cuba. Azu, cuba baca dan terjemah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau boleh tengok skrin. Okey. Silakan. Bagi pujian, Alhamdu segala pujian kesyukuran itu Terus, bagi Allah, Rob. Tuhan yang mencipta dan mentadbir Ya. bagi sekalian alam. Ahsanti. Alhamdulillah. Baik, seterusnya ayat 3 dan 4. Siapa lagi nak volunteer? Tak ada? Kak Munah, Dr. Munah. Dr. Munah saya ke ni? Yang takut yang baru-baru. Boleh, Dr. Munah? Tak, okey, tak jawab. Mungkin tak boleh. Boleh? Okey. Okey, baik. Ayat 3 dan 4. Baca dan terjemahkan. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang, yang menguasai pada hari bagi pembalasan. Baik, Kak Munah tak buka kamera ya? Yang Tak. Maha Pemurah, yang Maha Penyayang, yang menguasai pada hari bagi pembalasan. Oh, yang pada hari Ya? pembalasan. Jadi kat sini yang, kita tambah yang. Kenapa kita tambah yang ni? Sedap. Sebab dah tahu. Ini adalah kaedah Nahu lah. Nanti kita akan belajar. Yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang, yang menguasai pada hari bagi pembalasan. Itu semua tambahan-tambahan yang saya bubuh dalam kurungan ni merupakan tambahan Nahu. Ya? Benda tu tak ada. Tapi bila kita belajar Nahu, sebab itulah kita kena tambah macam tu. Baik, ayat kelima. Siapa nak cuba pula? Terima kasih Kak Munah. Siapa lagi? Kak Hasna. Ni Kak Hasna. Kak Hasna pagi tadi Kak masuk Kak Hasna Abang Dolah ke ni?
Ke bukan? Tak dengar lah. Okey. Tak ada. Okey, sebab saya kata pagi tadi secara berjemaah kan, jadi semua orang diam aja tunggu imam lah ni. Baik, saya panggil, saya lantik imam dia. Cuba Kak Marusa jawab. Boleh ke Kak Marusa? Dr. Maru boleh ke? Oh, Dr. Maru tak ni. Is it okay for you? Saya lupa buka sound je. Okey. Baca dan terjemahkan. Tak dapat. Tak ada. Tak dengar lah kalau Kak Maru tak mic tu. Kak Rusna, boleh cuba? Ayat 5. Kak Rusna tadi dah buat. Kak Rusna yang ni ke? Ya, I dah buat tadi pagi. Oh, yang datang. Okey, ingat Rusna lain. Ada dua dah buat Rusna. Okey, okey. Dah buat pagi tadi. Nak cuba lagi? Boleh juga. Boleh. Okey, silakan Kak Rusna. Ya. Ia wait. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey. Iyaka. Iyyaka sekejap. Tak ingat. Hanya engkau. Tak apa kalau tak Ya. ingat. Tak apa. Hanya engkau Mhm. yang Hanya Meng- engkau na'budu. Na'budu fi'il mudhari' lepas tu ada K, kami. Jadi terjemahan dia Kami mengabdikan diri. kami mengabdikan Abdikan diri. diri. Ya, betul. Kami mengabdikan diri. Wa dan 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 hanya iyyaka, engkau hanya engkau nasta'inu. Sama juga ada K, kami kami. memohon pertolongan. Betul. Alhamdulillah. Baik, sebahagian daripada kemudian ayat 6. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi ihdi terjemahan dia apa? Okey, siapa lagi nak cuba? Liana nak cuba Liana? Puan Liana dari Johor ke? Dari Air Hitam ke? Bukan. Yang baru selesai bengkel di Salak Tinggi ke? Ya ke tidak? Tak. Bukan. Ni first time, pertama kali. Itulah dia kalau kita buat online ni macam ni lah kan. Kita pun tak tahu kita dah buka ke, buat mic ke tidak ke. Lepas tu, macam tu lah. Itu dia punya challenge. Sebab tu kalau kelas online ni banyaknya saya tak buat. Saya selalu buat dalam, maknanya mingguan lah. Itu dia dah lama sikit, dia orang dah get the hang of it. Dia pertama kali ni macam itulah. Baik. Tak ada siapa nak cuba Syida ke ni? Ni Syida. Syida nak cuba? Boleh. Nah baru buka. Okey Syida, cuba Syida. Apa ayat 6? Ihdinas siratal mustaqim. tunjukkanlah oleh engkau Ya, akan kami akan kami. akan Tak ingat akan jalan jalan, ya. akan jalan Apa? yang lurus. Yang lurus. Betul lah tu. Tunjukkanlah oleh engkau akan kami akan jalan yang lurus. Lepas tu sambung ayat 7. Siapa nak buat? Mahfuzah nak cuba? Puan Mahfuzah. Yang baru je kita jumpa hari tu. Baru selesai bengkel di Bandar Seri Putra. Mungkin cuba baca dan kemudian terjemahkan.
Yang mana Ustazah? Dinas Ayat 7, ayat 7. Tengok skrin, tengok skrin. Saya tengah tunjuk skrin. Oh yang tu okey. Mana ni? Saya tak pandai lah Ustazah. Tak pandai baca? Baca dulu ya. Baca dulu. Okey. Tak pandai baca tak boleh masuk bengkel lah Siratal itu. an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya. Baik. Sirata sama tadi maksud dia kat sini. Oh jalan. Ha, Jalan. jalan. Lepas tu kat sini kita tambah iaitu. Ada Iaitu. pun tak tahu pun teacher tak gitu tak belajar pun. Yelah tu yang datang ni saya pun bagi tahulah. Yang ni tambah iaitu ni tujuan kita buat ni. Iaitu jalan, sini tambah apa? Bagi. Bagi allazina Apa manusia? Orang-orang. Allazi orang-orang. Orang-orang Okey. yang an'amta. Dia kita nampak dia fi'il madhi, jadi kita tambah perkataan telah apa? Vocab dah diberikan kat situ, telah memberi beri nikmat oleh siapa? nikmat oleh Oleh engkau. kat sini ada engkau. Telah memberi nikmat oleh engkau ala Atas. atas him Mereka mereka ghairi bukan bukan al-maghdubi tambah apa? daripada Daripada al-maghdubi yang dimurkai. Yang murkai. dimurkai ini bukan perkataan yang dekat sini memang perkataan itulah yang dimurkai tu. Dia bukan tambahan dari sudut nahu. Maknanya al-maghdubi tu maksud dia apa? Yang dimurkai. Macam tu. Alaihim ala Atas atas mereka. him mereka wa Dan la tidak tidak ad-dhalina ad-dhalina sekalian sekalian yang sesat. sesat. Memang perkataan ni maksud dia apa? Sekalian yang sesat. Macam itulah. Baik, kita ulang sekali lagi. Apa yang kita dah cuba terjemahkan tu tadi. Aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang terkutuk. Dengan nama bagi Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang. Segala pujian kesyukuran itu Hanya kepada bagi Allah, Allah. Tuhan yang mencipta dan mentadbir. Maksud Rabb ni, Tuhan yang mencipta dan mentadbir bagi sekalian alam. Yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang. Yang menguasai pada hari bagi pembalasan. Hanya kepada Engkau kami mengabdikan diri dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Tunjukkanlah oleh Engkau akan kami akan jalan yang lurus, iaitu jalan bagi orang-orang yang telah memberi nikmat oleh Engkau atas mereka, bukan daripada yang dimurkai atas mereka, dan tidak sekalian yang sesat. Baik, itulah salah satu, maksudnya one of kita buat semak kata terjemahan ni macam tu ya. Kalau kita boleh buat satu hari satu buku surat, baguslah. Tapi kalau tak boleh, satu hari 2-3 ayat pun tak mengapa. Tapi dia mesti ada susulan daripada yang kita belajar modul 1. Mungkin dalam kelas ni, pada hari ini, petang ini, ramai yang belum lagi menyertai modul 1. Dan ramai juga yang dah sertai. Kita tengok berapa orang ada hari ni? 30 orang peserta. Baik, ada soalan ke? Ada soalan setakat ni? Kalau tak ada soalan, ramai ada ni.
Khabar semua. Ini saya buat hari ni, kita buat Al-Fatihah je. Jadi kalau tak ada soalan, saya sukalah untuk tadaburkan sedikit cerita tentang surah Al-Fatihah ni. Ya. Okay, saya share balik semula. Boleh? Boleh. Boleh Kalau kata sambutan nanti kita tengok, ramai yang tak setujulah macam buat semakan ni sebab ramai yang masuk ni, dia tak nak buat semakan, dia nak belajar yang modul 1 kan. Mungkin saya akan transform aja kelas ni jadi kelas tadabbur Fatihah. Pun boleh juga. Tapi bagi feedback saya harap semua sahabat-sahabat boleh bagi feedback lah. Okey, ni kalau kita dah nampak tadi, kita dah boleh buat terjemahan tu. Jadi sekarang ni kita bolehlah terjemah Fatihah ni. Maknanya bila kita dah boleh transfer lah knowledge kita tu tadi kita buat dengan mushaf yang ada warna-warna. Sekarang ni kita buat dengan yang tak ada warna. Jadi kita jelaslah yang bila kita terjemah tu, aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang terkutuk. Dengan nama bagi Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang. Segala pujian kesyukuran itu bagi Allah, Tuhan yang mencipta dan mentadbir bagi sekalian alam. Yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang. Yang menguasai pada hari bagi pembalasan. Hanya kepada Engkau kami mengabdikan diri dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Tunjukkanlah oleh Engkau akan kami akan jalan yang lurus, iaitu jalan bagi orang-orang yang telah memberi nikmat oleh Engkau atas mereka, bukan daripada yang dimurkai atas mereka, dan tidak juga sekalian yang sesat. Jadi itu Fatihah yang kita baca. Pernah tak terjemahkan Fatihah tu sampai macam ni? Setakat ni? Tak pernah lagi. Tak pernah lagi. Jadi macam rasa faham ke tak faham? Maksud saya kan, bila kita faham, sebenarnya kita kena faham Fatihah ni kita duk baca berapa kali dalam sehari berapa kali? Yang kurang-kurangnya ataupun yang wajib atas kita. 17 kali, betul. Allah wajibkan kepada kita 17 kali. Kenapa Allah wajibkan kepada kita 17 kali sampai macam tu sekali tu? Sebab apa? Allah sebutkan dalam surah 15 ya. Surah 15 ayat 87. Kalau kita baca daripada Fatihah ni, daripada apa yang saya sebutkan tadi tu, macam ada doa tak dalam tu? Ada tak doa? Ada. Ada doa. Memang pun salah satu nama bagi Al-Fatihah ni, dia adalah maksud dia ad-doa. Maknanya dia adalah satu doa. Jadi dalam kisah, banyaklah kisah yang mana memang sahabat ada yang menjadikan bila kata yang orang kena sihir tu, orang tu kena gigit dengan kalajengking. Lepas tu sahabat ni ajarkan orang tu baca Fatihah ni, baca pada air, lepas tu disuruhnya orang tu yang minum. Maknanya daripada tu dia ajar baca Fatihah. Lepas itulah doanya. Kenapa? Jadi di situlah juga rahsianya pada Fatihah ni. Allah sebutkan dalam surah 80, surah 15 ayat 87. Cuba kita baca ayat ni. Siapa nak baca ni? Sambil kita tadaruslah juga. Sambil kita baca ayat ni, lepas tu kita tadabbur dan kita terjemah dan kita tadabbur. Yang ini boleh ke? Kalau saya tadabbur sikit ni, saya nak panggil student yang lama tu, terjemahkan pula. Nak tolong baca? Boleh, silakan. Ayat berapa tu? Ayat berapa? Ayat 87. 87. Kakak tolong bacakan ni biar orang lain Kak Baya baca. terjemah. Okey, Kak Baya baca. Sampai Kak mana? Maru nanti terjemah. Boleh? Sampai 80, ayat 87 je. Satu ayat je ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anal azim. Baik. Cuba Kak Maru terjemah. Okey, Kak Marusah. Boleh Kak Marusah? Ni pelajar yang boleh dah boleh mengajar juga ni. InsyaAllah. Boleh ke? Apa dia?
Dan Dan sebenar-benar dan pasti sesungguhnya sebenar-benar ayat Taina mengurniakan mengurniakan telah telah mengurniakan oleh kami akan engkau ya 7 daripada akan 7 akan akan 7 7 daripada masa ni yang berulang-ulang. yang berulang-ulang. Ha. Okey. Yang ni tak terang. Wa Apa ni? wa Ayat saya punya Quran tak tunjuk page tu. Dia punya ayat tu. okey. Tengok kat skrin. Wa al-Qur'ana Wal Quran al-Azim dan dan akan Quran yang agung. yang agung. Yes. Yang Sorry ada kereta ni. tak apa. Oh, dalam kereta ke? Okey. Baik, maksudnya apa? Dan benar pasti telah mengurniakan oleh kami akan engkau akan 7 daripada yang berulang-ulang dan bacaan yang agung. Ataupun kita dah tahulah Al-Quran ni, pagi tadi saya cerita pasal bacaan kan. Al-Quran ni maknanya yang tidak ada dekat kita lah tu, memang untuk dibaca. Jadi Allah kata, pasti kami telah kurniakan. Benar-benar pasti. Maknanya Allah dah memberi penegasan. Memang telah mengurniakan. Allah telah kurniakan kepada Nabi SAW itu 7 ayat yang berulang-ulang. Yang belum pernah pun diberikan kepada kaum yang sebelum ni. Pada Nabi yang sebelum ni. Dan 7 ayat yang berulang-ulang tu disebut sebagai, ditafsirkan sebagai Al-Fatihah. Nabi SAW sendiri kata dia Fatihah lah tu. Dan juga Al-Quran yang agung. Jadi Fatihah tu banyaklah sebabnya Allah suruh kita ulang-ulang 17 kali sehari, diwajibkan kepada kita. Macam mana tu? Dan juga kerana apa? Kerana dia merupakan ringkasan kepada Quran yang agung itu. Jadi secara ringkasnya, bila kata dia ringkasan, maknanya kalau kita sukalah, kita boleh cerita macam ni. Maknanya bukan kalau kita suka, maknanya disifatkan untuk orang zaman sekarang ni nak faham macam kenapa Quran kena baca selalu. Jadi dia macam apa? Kalau kita nak tengok orang ni, kebanyakan kita dalam kelas ni mesti dah belajar universiti kan. Kena buat apa? Kena buat thesis contohnya. Dia panggil apa tu? Dia punya yang depan sekali tu. Kalau academic exercise, kita panggil apa? Yang depan sekali tu. Dia punya sinopsis tu. Kalau novel sinopsis. Jadi sebenarnya Al-Fatihah itu adalah ringkasan kepada seluruh Quran. Abstract. Abstract. Yes, abstract. Ataupun dipanggil apa? Executive summary. Kalau orang business proposal, dia ada executive summary tu. Jadi benda tu mestilah difahami tak? Kadang-kadang kita tak perlulah sampai seluruhnya tu. Tapi bila kita baca je summary tu, sepatutnya kita dah boleh dapat idea daripada summary tu. Apa dia ni tentang apa. Jadi begitulah sebenarnya peranan Fatihah tu. Dan apabila kita kata dia sebagai dan bacaan yang agung, bererti setiap satu daripada ayat di dalam Al-Fatihah boleh diterangkan dan ataupun akan diterangkan dengan Al-Quran yang lain tu. Selain daripada juzuk surah yang pertama ni, maknanya surah-surah yang lain. Sepatutnya jadi macam itulah. Tapi tak berlakulah bukanlah tak berlaku. Maknanya kita macam seolah-olah kebanyakan daripada kita ni masyarakat yang ummi itulah. Yang disebut dalam surah 62 ayat 2. Surah Al-Jumu'ah. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey, siapa nak baca pula? Ni tadarus sambil baca. Tadarus juga ni. Ni tadarus lah. Cuma tak adalah ikut flow tu kan. Ayat berapa? Ayat 2. Surah 62 ayat 2. Silakan. Baca. Raini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته
يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Okay, ada siapa nak cuba terjemah? Cuba Kak Wardah pula. Boleh? Dia adalah yang telah membangkitkan oleh ia di orang-orang kepada orang-orang yang pada orang-orang yang ummi Ya. yang buta huruf. Ya, orang-orang yang ummi tak apa kalau kita tak translate dulu pun. Akan seorang rasul daripada mereka. Ia membaca atas mereka ayat-ayat baginya dan ia mensucikan akan mereka dan ia mengajarkan akan mereka akan Alkitab dan Al-Hikmah dan jika adalah mereka Yang ini daripada sesungguhnya. Yang ini in yang sesungguhnya. dan sesungguhnya adalah mereka daripada sebelum itu bagi Bukan. Ini bukan. lam. Bukan lam jar. Ini dah ada jar. Benar-benar. Benar-benar di dalam kesesatan yang nyata. Ya, Alhamdulillah. Okey, daripada situ boleh faham tak? Bila Kak Wardah dah boleh terjemah tu, Kak Wardah faham tak cerita dia? Message dia apa? Allah yang telah mendatangkan seorang rasul pada umat yang ummi itulah. Daripada kaum manusia lah maknanya kan. Dan dan Nabi Rasul ni yang telah mengajar akan ayat-ayat. Ya. Yatlu alaihim ayatihi. Betul? Lagi? Dan ia mensucikan. Ya, betul. Dan mengajarkan kita semualah dengan Alkitab iaitu Al-Quran dan Al-Hikmah kan. Dan jika dan sesungguhnya mereka daripada sebelumnya itu adalah orang-orang yang sesat lah. Berada dalam kesesatan yang nyata. Ya. Betul. Okey, faham tu betul lah. Dan terjemahan tu pun betul. Maknanya apa? Rasul ni memang kita semua tahu. Maknanya kita tak cerita benda tu lagi lah. Rasul SAW adalah seorang yang unlettered ataupun ummi. Ummi ni maksud dia apa? Kalau ummi pada diri Rasul tu, dalam ayat yang lain diceritakan dia memang tidak ada formal education. Maknanya kalau ketika tu zaman tu orang semua boleh tulis, tak boleh baca, memang itu maksud dia. Tidak boleh menulis, tidak boleh membaca. Tapi tak pandai tak? Pandai. Macam manusia biasa. Cuma dia tak boleh tulis, tak boleh baca. Tu je. Itu maksud ummi pada diri Rasulullah SAW. Tak ada cerita dia punya akhlak ke apa, tak. Manakala untuk orang-orang yang musyrikin Mekah tu, Allah utuskan pada masyarakat yang ummi. Siapa dia ummi ni? Pagi tadi kita baca ayat tu. Semalam pun kita baca sikit. Tapi kalau saya tak cadang nak pergi situlah, cuma ayat tu berbunyi wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitab illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Jadi kalau siapa yang ada Quran bersama mereka, bolehlah rujuk pada yang saya kata ni tadi. Nombor ini merujuk kepada surah, ini nombor ayat. Kalau surah 2 maknanya surah Al-Baqarah dan ayat 78. Jadi dalam ayat tu Allah kata, dan daripada kalangan mereka itu terdapat orang-orang yang ummi. Ummi maknanya apa? La ya'lamunal kitab. Mereka ni tak tahu tentang kitab daripada Allah. Mereka tak tahu tentang Taurat, mereka tak tahu tentang Injil. Jadi Allah utuskan seorang rasul yang daripada mereka sendiri, minhum. Berarti daripada bangsa mereka sendiri. Tapi rasul tu pula yang unlettered tu
ada tugas, iaitu yang pertama yatslu alaihim ayatihi. Mana Rasul buat tilawah. Tilawah hanya boleh perkataan yang digunakan untuk Quran saja. Maknanya baca Quran. Bila baca ni ada memberi maksud ikut. Rasul punya tugas satu, tilawatul Quran. Maknanya tilawatu ayatihi. Dia bacaan kepada ayat-ayat Allah. Dia membacakan atas mereka. Siapa mereka ni? Mereka ni rujuklah semula kepada orang yang tadi ni. Orang yang ummi. Ya, ini merujuk semula kepada masyarakat yang ummi. Ni. Kemudian wa yuzakkihim. Kedua, tugas Nabi tu dengan sebab mereka membaca ayat-ayat ni, dah Nabi pun bacakan, baca faham. Berarti Nabi bacakan. Nabi dapat daripada Jibril, Nabi SAW bacakan pada mereka, mereka terus faham. Mereka faham. Bila faham, mesti ada tindakan-tindakan yang berlaku untuk tazkiyah, proses menyucikan. Proses penyucian jiwa, penyucian pemikiran, penyucian daripada luaran, zahir dan batin. Ya. Dan lepas tu mengajarkan lagi kitab tu. Mula satu ayat, lepas tu tambah lagi. Bila satu tambah, bertambah ayat, bertambah keimanan. Bila tambah keimanan berarti bertambahlah bukti-bukti tu, keimanan yang mesti dibuktikan. Tazkiyah dan ta'alim. Tidaklah Nabi tu pegang seseorang aja dia punya ilmu tu. Maknanya perlu disampaikan. Kemudian Nabi mengajarkan mereka kitab itu dan juga hikmah. Hikmah ni maksud dia pesunnah. Cara-cara, bimbingan untuk bagaimana nak melaksanakan, bagaimana nak menjadi hamba. Kalaulah tidak kerana itu, sebenarnya mereka semua berada di dalam kesesatan yang nyata. Sebelum ini, sebelum kedatangan Rasulullah SAW, masyarakat tu semua berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi Allah ni punyalah Allah yang kalau kita baca dalam Fatihah tu pun sifat-sifat Allah. Kalau kita boleh nak tengok di sini kan dalam Fatihah ni, kita boleh bahagikan kepada 3 bahagian. Dan dalam kata Hasan Al-Basri pun ada juga tentang 3 bahagian ni. So bahagian yang pertama ialah mengenai Allah. Ni tentang sifat Allah. Kalau kita nak tahu tentang Allah pun dah banyak dah dalam ayat Fatihah je. Okay, berapa? Cuba kita sebutkan. Sifat Allah dalam ayat ni. Kalau kita nampak ni sifat. Jadi sifat ni merujuk kepada Allah. Apa dia sifat Allah? Yang pertama, Ar-Rahman. Ar-Rahim. Apa tadi kita terjemahkan Ar-Rahman? Pemurah. Pemurah. Yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang. Okay, ada satu Ar-Rahman, Maha Pemurah. Ada kedua Ar-Rahim. Okay, Ar-Rahim, Maha Penyayang. Ini Maha Penyayang. Ada lagi tak? Okay, Alhamdulillahirabbil alamin. Apa dia kitab ni? Rob. Jadi Allah juga adalah Rabb. Dia Rabb Al-Alamin. Rabb Al-Alamin. Maknanya pencipta. Pencipta dan juga pentadbir. Apa beza dia pencipta dengan pentadbir? Manusia ada yang mencipta. Ada. Manusia boleh cipta. Ada. Manusia mencipta perkara yang sudah ada. Manusia mencipta dan sebenarnya manusia ni apa yang manusia ciptakan tu pun Allah juga yang ciptakan. Tapi Allah bagi manusia tu dia boleh mencipta. Maknanya Allah design manusia ni dia boleh mencipta. Dia boleh juga menguruskan, mentadbir. Tapi manusia dia tak boleh cipta dan tadbir apa yang dia cipta atau dia tidak boleh mentadbir apa yang dia cipta. Betul ke tak? Betul lah macam tu. Jadi sifat tu hanya ada pada Rabbul Alamin. Jadi cerita tentang kes Allah ni, sifat dia, macam mana yang teacher ni pandai-pandai je cakap? Ada. Bukan pandai-pandai cakap. Maknanya semuanya ni Al-Quran Al-Azim tu menerangkan tentang benda yang kita baca dalam Fatihah ni.
Kalau sifat Allah tu Rabbul Alamin, mana dalil dia? Yang dia kata dia tu pencipta dan juga pentadbir. Sebab kalau kita nak cerita, maksud kita mesti boleh lah cerita kan. Tapi bukan dengan andaian, tapi kita kena tengok apa Quran cerita tentang ayat ni. Kalau tentang Rabbul Alamin ke, kalau tentang sifat Ar-Rahman ni, kenapa Allah kata dia maha pemurah? Contohnya. Kenapa dia kata dia maha penyayang? Ni kenapa ayat ni begini? Ni semua makna satu daripada ayat Fatihah ni banyak sangat. Yang mana penerangannya yang boleh kita dapati daripada Al-Quran. Al-Quran yang agung. Yang kita baca tu, jadi barulah kita nampak kalau kita nampak kaitan dia, kita baca Fatihah, lepas kita baca Fatihah dalam solat, kita dituntut untuk sunnah dia apa? Baca surah lah kan, baca surah yang lain. Jadi surah yang kita baca tu sepatutnya menerangkan ayat yang kita baca, maknanya Fatihah yang kita baca ni. Surah selepas tu. Jadi contohnya kan, kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, kita dengar imam baca ke apa, kemudian dia baca surah, walaupun surah yang pendek, Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Tengoklah kita punya level ni. Maknanya bila kita tambahlah lagi kita punya pengetahuan, kalau kita faham apa yang dibacakan kepada kita tu, tambahlah pengetahuan kita tentang sifat Allah. Oh, Allah yang Esa, katakanlah, Allah suruh perintahkan kita ni untuk katakan Allahu ahad, Allah tu Esa, Allahu samad, Allah tu tempat penggantungan. Lam yalid wa lam yulad, tidak dia beranak dan tidak dia diberanakkan. Walam yakullahu kufuwan ahad. Jadi tak ada satu pun yang setara dengannya. Kita bayangkan bila kita keluar daripada tu, kelas tu, solat kita tu dah menjadi kelas untuk kita. Keluar je daripada solat tu, kita ingat apa yang kita dengar tadi tu. Maknanya kita, kalau kata contohlah, kita keluar tu, ada orang ajak kita pergi kepada meraikan ke. Ni raya, sama je semua bangsa. Satu kita, satu Malaysia, satu agama. Kita tak ada beza-beza kan. Tak boleh lah. Kita dah tahu dah. Ada kumpulan, dia memang mensyirikkan Allah. Kita pula tadi baru dengar Qul huwallahu ahad, Allah tu satu. Ada orang kata semua sama je. Semua agama ni pluralism tu semua agama okey. Semua agama mengajar kita benda yang baik. Tak boleh. Betul kita baca dengar pula rakaat kedua, Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai orang-orang yang engkar. Kita pun mungkin jadi yang terengkar tu kalau tadi kita bersekongkol lah. Kalau kita, sedangkan dalam ayat surah Qul ya ayyuhal kafirun lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi aku agama kamu. Macam mana pula boleh sama? Macam mana pula agama kita boleh sama paras atau sama parat dengan agama dia? Macam mana pula kita boleh ganding-gandingkan Tuhan kita, Allah yang mencipta kita dan mencipta dia tu sama dengan level dengan agama dia yang mensyirikkan Tuhan yang satu. Macam itulah. Jadi tentulah kita dengar tu terus, insya-Allah kita dapat mesej lah kalau kita faham. Jadi ayat-ayat tu semua menerangkan Fatihah ni. Jadi kalau dalam contoh ni tadi, sifat Allah lagi. Ulangan pula, Ar-Rahman Ar-Rahim. Lepas tu Allah ni apa? Maliki Yaumiddin, penguasa. Penguasa bila? Penguasa pada hari pembalasan. Macam itulah, banyak sebenarnya kalau kita nak clarify ayat-ayat ni semua ya. Jadi dalil-dalil tu semua daripada Quran. Itu kalau kita tadabbur lah. Kemudian bahagian yang kedua daripada ni ialah kita ni. Ni ayat kelima ni. Ni tentang ibadah. Kita lah hamba, pengabdian diri kita. Ni kita yang cakap kan, bila kita kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inilah juga ikrar kita yang kita janjikan. 17 kali Allah bagi kita peluang tiap-tiap hari, 17 kali sehari untuk ikrar. Maknanya renew ikrar kita ni setiap kali kita solat. Dan bukan pada satu kali je dalam solat tu. 17 kali. Berarti dalam setiap kali kita solat, satu rakaat tu sekurang-kurang kita akan sebut ni sekali kan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Renew kita punya syahadah sebenarnya dalam arti kata lain. Betul tak? Kalau saya kata
Iyyaka na'budu berarti kita kata hanya kepada engkau kami abdikan diri. Kalau dalam terjemahan selalu dia kata apa? Sembah kan. Terjemahan yang sedia ada. Ni terjemahan yang kami buat ni kita tak kata lama sembah. Selalunya Quran yang ada tu kita kata dia kata sembah. Dekat situ je perkataan sembah ni. Nak untuk mula-mula orang tak faham boleh lah, tapi sebenarnya bila sebut menghambakan diri maksud tu lebih luas. Kalau sembah ni maksudnya sempit. Kenapa saya kata dia sempit? Boleh tak macam interaction sikit dengan saya? Kalau tidak ni saya macam cakap menceceh seorang-seorang ni. Boleh. Okay, cuba. Kalau sembah tu, what is the problem with the word sembah? Apa masalah dengan perkataan sembah? Kenapa teacher kata sempit? Tokong orang sembah. Tokong. Tokong tu orang sembah. Berhala Sembah. tu orang sembah. Dia Ah. bukan ibadah. Dia tak guna perkataan ibadah. Tak guna Kita tak- perkataan menghambakan diri. Ya, sebab apa? Perkataan sembah ni saya kata sempit kerana dia menyempitkanlah sendiri maksud perkataan tu, memang maksud dia macam itulah. Berarti dia ni tertakluk ataupun terkekang pada cara yang tertentu. Dia mesti kadang kata masa yang tertentu dan juga dengan tempat yang tertentu. Jadi sembah. Salah ke kalau macam cakap tu? Bukan salah. Kita perkataan tu sempit. Bila kata hamba, Tak tepat. kurang tepat. Manakala kalau perkataan hamba, kita apa yang terus nampak dalam kepala kita? Perkataan hamba ni. Hamba yang tak merdeka tu. Hamba yang taat tak kepada- merdeka lah kan. Hamba tak merdeka berarti dia macam kalau orang sebut hamba, cerita, tak tahulah budak-budak sekarang boleh relate ke tak sebab ada anak-anak ni. Kalau dulu kita tengok cerita hamba abdi dia, mesti kita terus nampak apa? Orang kena shackle ni, kena belenggu. Dekat leher dia ada rantai besi, dekat kaki dia ada rantai besi. Jadi dia macam dia memang jadi subjek lah kepada tuan dia. Kalau tuan dia merdeka, ni kadang-kadang cerita P. Ramlee boleh relate juga yang dijual hamba tu. 1 dirham, 2 dirham. Dia tertakluk kepada tuan dia. Jadi kat situ kita ni, ikrar kita ialah hanya kepada engkau kami mengabdikan diri. Kita yang memang sepatutnya rela engkau tuan kami. Kami punya makanan kau yang bagi. Maksudnya macam tu. Kami punya pakaian, waktu tidur kami pun kau yang tentukan. Kalau Allah tak kasih kita tidur, berapa banyak ubat tidur kita telan pun kita tak boleh tidur. Maknanya macam itulah. Kalau Allah nak bagi kita tidur pula, tak bangun-bangun, itu pun kita tak boleh. Mata kita ni pun macam itulah sekali kita punya penghambaan ni kan. Maknanya nak tutup mata pun kalau Allah tak izinkan, tak boleh. Patutnya macam itulah hubungan kita. Jadi bila kita selalu ikrar ni, bila kita faham benda tu sepatutnya kita dah tahu loyalty kita, kesetiaan kita, ketaatan kita semata-mata untuk Allah. Dan janganlah minta tolong kepada selain daripada Allah. Jadi Allah dah tu, bila kata minta tolong tu, maknanya kita punya declaration of loyalty juga kepada Nabi SAW. Sebab Allah tolong hamba dia. Dia ada pertolongan daripada Allah ni dengan mengutuskan kepada kita Nabi SAW tu. Yang mana ini dia contoh hamba dia yang terbaik. Dia tak perlukan, macam kalau untuk nak jadi hamba Allah ni, ikut dia. Jadi pada diri Rasulullah SAW tu Allah sebutkan ada contoh teladan yang baik. Laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah. Kalau nak minta tolong dengan Allah, ikut cara Nabi. Kalau nak jadi hamba yang terbaik, ikut this hamba. Dia dah bagikan contoh dah. Ikut yang ni, jangan ikut yang lain. Kau tak jadi hamba kalau ikut yang lain. Kata ikrar begini, macam mana maknanya? Ini ikrar kita renew setiap hari. Lepas kita dah ikrar macam tu, maknanya kita dah menyatakan kesetiaan. Ayat 6 dan 7 ni, Allah ajar kita tentang hubungan kita ni dengan minta tolong dengan Allah, bagaimana untuk kita menegarakan hubungan kita dengan manusia.
hubungan kita dengan makhluk Allah yang lain. Tu bahagian tu. Ni minta tolong lah ni. Minta tolong. Ya Allah berikan kita petunjuk. Minta petunjuk tu apa? Quran. Lepas tu supaya dengan Quran nur ni tadi, cahaya ni kita dapat berjalan. Seperti mana jalan orang-orang yang Allah beri nikmat. Siapa dia orang yang Allah beri nikmat? Nanti semua diceritakan di dalam Al-Quran. Allah ceritakan. Tak adalah dalam summary ni. Tapi ada dalam Quran. Sebab itu Al-Quran yang agung. Dia menerangkan Fatihah ni, summary tu. Jadi dalam ayat ni, ada jalan kan? Ada 3 jalan tu. Satu, jalan yang pertama, jalan orang-orang yang Allah beri nikmat. Siapa mereka? Ni jalan disebutkan dalam ayat yang biasa kita dengar lah, surah 4 ayat 69 tu. Jalan para nabi, para syuhada, para siddiqin, para syuhada dan juga orang-orang yang soleh. Kita tak nak, kita bagi tahu pada Allah. Allah ajar kita ni supaya minta perlindungan, minta tunjukkan jalan yang lurus tu, bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Ini part yang kedua. Jadi jalan yang lurus tu macam mana? Yang ini dan juga bukan jalan orang yang sesat. Jalan orang yang sesat ni, dia senang dia macam ni lah. Kalau yang lurus, jalan yang hak. Tak senang. Kalau maghdub ni yang dimurkai. Sifat siapa yang dimurkai? Siapa makhluk yang mula-mula dimurkai Allah? Perangai macam orang kata Iblis. syaitan. Maknanya Iblis. ini bererti Syaitan. makhluk ni kita ada contoh dia. Syaitan. Semua Allah ceritakan. Siapa-siapa yang mengikut perangai syaitan, itulah yang dimurkai. Manakala lagi satu pula yang macam haiwan. Yang macam haiwan ni pun Allah ceritakan. Itu dalam Quran ada. Ni perangai macam syaitan. Satu lagi perangai macam haiwan. Sesat. Haiwan kalau sesat dia jadi apa? Kalau lembu sesat. Haiwan ternakan. Lembu, haiwan-haiwan yang wildlife tu dia biasa jarang sesat. Tapi kalau dia sesat, apa terjadi pada dia? Contoh lembu ke ataupun gajah ke. Dia ikut herd. Satu stragglers tak masuk herd dia. Apa jadi pada dia? Biasanya jadi mangsa kepada haiwan lain kan. Kalau haiwan ternakan, lembu masuk kandang orang, apa jadi ke dia? Dia terkorban. Dia jadi lembu korban. Bukan maksudnya orang sembelih lah. Orang tak kira lah. Itu ruling kan. Kalau dah tuan dia tak jaga dia, dia sesat, dikorbankan lah. Orang bunuh aja binatang tu. Orang tu jadi haiwan. Tapi kalau syaitan ni pula melakukan kerosakan, bertambah-tambah lagi kerosakan. Sebab tu Allah murka. Jadi bila kita minta dengan Allah tu, ini sebagai satu gambaran macam, orang kata apa, dia punya summary je. Tapi macam mana kita nak dapat tahu ni semua? Mestilah bila kita dah boleh terjemah ni, bila kita baca ayat-ayat yang seterusnya, kat situ cerita pasal kenapa Allah cerita pasal kitab ni kan. Allah cerita pasal sifat dia. Ni cerita sifat-sifat orang yang kalau ayat 1 sampai 5 ceritalah tentang orang-orang yang Allah telah beri nikmat kepada mereka. So semua tu berkait rapat sangat-sangat dengan Al-Fatihah ini. Ya. Jadi sayanglah kalau kita ni baca je Quran tu tapi kita tak nampak pun, kita tak dapat pun mengambil peringatan daripadanya kerana kita tak faham apa yang kita baca dan apa yang kita dengar. Jadi mesti ada permulaan. Untuk kita betulkan perkara ni mesti ada kita nak realign kita punya position ya. Macam mana kita nak jadi hamba yang sebenar, hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni, kita mestilah ambil langkah yang pertama tu iaitu untuk belajar. Belajar apa? Belajar Quran. Belajar Quran ni apa? Kita dah tahu baca, jadi kita belajar pula bahasa Arab Al-Quran. Lepas kita belajar tu, kita mesti apply. Sebab ilmu Quran bukan ilmu mendapat sahaja, dia mesti ilmu membuat. Setiap kalau kita belajar tentang solat, kita tak boleh stop pada teori solat. Semua dia tahu. Tapi dia mesti solat. Tak ada kira lah siapa dia tu. Dia ada PhD, tak ada PhD, dia ada datuk, dia tak ada datuk. Apa pun dia manusia ni, kalau dia belajar je tentang Quran ni, dia mesti buat. Apa dia belajar tentang solat, dia mesti buat. Yang dia belajar tu. Itu sifat ilmu yang Allah yang Maha Pemurah telah turunkan pada kita. Dia tak boleh dapat tahu tu, sukatilah simpan aja peram. Kalau tidak, nanti Allah laknat dia. Dia jadi syaitan bisu.
mereka akan dikekang mulutnya di api neraka dengan api neraka kerana tak menyampaikan ilmu yang dia dapat. Ilmu tu apa dia? Ilmu tu al-ilmu ma qala Allah wa ma qala Rasul. Apa dia al-ilmu? Kalau kita kata ini kita belajar ni bukan ilmu ke? Yelah, ni lah ilmu dia. Apa dia ilmu? Al-ilmu ma qala Allah, Apa yang Allah kata, ya, ma qala Allah wa ma qala Rasul. kata. dan apa yang Rasul kata. Apa yang Kak Rasul kata. Wa min siwa zalik. Wa siwa min zalik. Ataupun macam itulah bunyi dia. Dan selain daripada itu, qila wa qal. Adalah cakap-cakap manusia je. Ta'rif ilmu yang sebenarnya ialah apa kata Allah, apa kata Rasul. Jadi apa kata Allah? Di mana kata-kata Allah? Dalam Al-Quran, Al-Quran. Di mana kata-kata Rasul? hadis-hadis. Hadis Sahih. Nabi SAW. Hadis yang sahih. Ataupun yang kita kata as-sunnah lah. Kalau apa yang Nabi kata. Bukan sahaja Nabi kata. Diam Nabi pun termasuk dalam hadis. Ya, maknanya Nabi menerangkan. Dan Nabi ni kita kena yakin. Allah sebut tentang Nabi SAW. Dia tidak bercakap ikut hawa nafsu. Nabi tak cakap ikut hawa nafsu. Jadi cakap dia semua ma yantiqu anil hawa illa wahyu yuha. Surah berapa tu? Surah 53 tak silap saya. Allah kata macam tu. Jadi kalau Nabi kata khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah, sebaik-baik daripada kamu adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya, tentulah itulah yang paling benar. Yang nak jadi terbaik, orang tu mesti belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi Quran tu apa dia? Al-ilmu. Ilmu tu apa dia? Apa yang Allah kata, apa yang Rasul kata. Jadi senang. Selain daripada tu, pendapat. Bila kata pendapat, boleh diterima, boleh juga ditolak. Itu sebagai kesimpulan lah kalau kata tentang Fatihah ini. Jadi saya harap, macam mana kita nak teruskan kelas ni? Okey, teruskan besok buat muka surat ni pula 1 sampai 5. Atau Nak buat dua-dua. nak buat dua-dua. Tadabbur pun nak juga. Masa dia pendek sangat. Tadabbur Fatihah sikit-sikit boleh lah kot 1. Tapi saya lebih, maksudnya kalau kita tadabbur Fatihah tu, kita nampak dan kita akan, kita ni sebenarnya bila kita tadabbur Fatihah sambil kita baca ayat yang lain yang menerangkan Fatihah, macam kita buat tadi kan. Di situlah sebenarnya pelajaran Quran ni, itulah yang sebenarnya tadarus yang sebenar. Bukan hanya sekadar baca kulit ke kulit. By the end of Tengok atas sikit, Ustazah. Ustazah, atas sikit, atas sikit. Atas sikit. Ni. Kecilkan sikit. Ya. Okey, dah. Okey. Okey. Bila kita belajar Fatihah ni kan, bila kita tadabbur Fatihah ni, kita akan tadabbur mula sekali, kita mesti ikut prinsip tadabbur tu, disiplin tadabbur, iaitu Quran dengan Quran. Ni ayat Quran. Fatihah ni adalah sebahagian daripada Quran. Jadi mesti ditadabburkan dulu dengan ayat Quran dulu. Bila tak jumpa ataupun bukan tak jumpa, kemudian mesti diterangkan pula dengan hadis Nabi SAW. Jadi dia tak boleh bersalahan. Hadis yang sahih ni ciri-ciri dia tidak bersalahan dengan Quran. Tapi kita ni senang kena tipu sebab kita tak tahu Quran. Kita banyak orang cakap tentang hadis-hadis tadi tapi kita tak tahu Quran. Jadi bila kita nak jadikan Quran tu sebagai benchmark, kita gagal kerana kita tak mahir. Kita tak faham Quran. Apa je orang bagi asal orang tulis hadis. Orang tak cakap pun hadis siapa. Orang boleh jadi hadis dia sendiri kan. Hadis tu maksud dia cakap benda baru. Jadi orang tu kata hadis je, kita pun dah sebar ataupun kita pun beriman benda tu, padahal salah. Baru ni saya macam jadi risau juga. Saya pun sendiri macam menyebabkan kita terragu. Pernah tak dengar cerita kisah fallen angel tu? Ada tak sebenarnya konsep fallen angel dalam Al-Quran, dalam Islam? Adila, ada tak? Fallen angel, ada tak? Fallen apa? Pernah dengar? Kalau orang kaji fallen angel. Tak ada. Tak ada kan? Sebenarnya dalam Islam tak ada. Tapi hari ni saya tengok ramai orang tuliskan tentang pasal bulan puasa ni lah. Tersebarlah poster-poster cakap macam tu. Maknanya the pintu-pintu of paradise terbuka luas. Lepas tu apa tu? Pintu damnation ni, pintu hell tu tertutup. Dan
fallen angel semuanya dirantai. Siapa fallen angel? What is fallen angel? Dan kita faham apa tu? Syaitan. Sebenarnya syaitan yang dirantai, tak payah cakap dia angel, he is not an angel. Jadi berlaku perkataan yang salah lah. Iblis tu bukan daripada Penggunaan kalangan terma yang malaikat. salah. Apa dia? Penggunaan terma yang salah. Jadi terma yang salah tu datang daripada sebab sangkaan lah, ummi lah masyarakat kita ni. Jadi kita kena kembali semula pada Quran. Faham yang Quran cerita tu dulu kita letak. Jadi yang lain tu kita nampak lah, ini tak mungkin tak betul lah, macam itulah. Maksudnya kita kena balik semula kepada bahasa sumber. Bahasa yang Allah pilih untuk kita. Allah ceritakan tentang diri dia, tentang kitab dia, tentang malaikatnya, angels, dia punya angels. Allah ceritakan tentang bumi, tentang kita sekalipun. Hingga kita sekalipun ya. Allah ceritakan melalui Al-Quran. Jadi kita tak ada pilihan. Kita memang sepatutnya belajar Al-Quran. Kalau kita nak kenal tentang Allah, bukan kitab lain. Kita belajar dulu Al-Quran. Allah ceritakan tentang diri dia. Tengok dalam Fatihah ni je pun dah berapa banyak dah cerita tentang Allah. Kalau kita tengok je pula ayat 5 tu pernah cerita tentang Allah juga. Allah yang berkuasa begini, Allah yang begitu. Allah dekat dunia ni, Allah dekat langit pun dia banyaklah. Macam perkataan satu-satu tu. Jadi kita ikut prinsip kita tu, disiplinnya tadabbur Quran dengan Quran, kemudian tadabbur Quran dengan hadis Nabi, kemudian dengan kata-kata sahabat, kemudian dengan kata tabi'in dan kata-kata tabi'un tabi'in. Dah. Habis dah tu. Dan yang last tu bahasa Arab. Bahasa Arab yang mana? Bahasa Arab ni lah bahasa sumber. Bahasa Arab untuk kita memahami Al-Quran. Dipanggil lisan Arab. Kalau jadi kat situlah kita punya go to place every time kita nak tadabbur ataupun kita belajar Quran ni. Bukan untuk bercakap tapi untuk kita faham message daripada Allah kepada kita. Yang kita baca, kita dengar di dalam solat dan juga di luar solat. Baiklah, hari ni setakat ni dulu. Ada soalan ke? Ramai yang dah left pun, jadi kita tak ada soalan lah agaknya ya. Mungkin rasa macam, ni bukan kelas untuk mereka lah. Baik, tak apa, tak ada masalah. Kalau siapa-siapa yang nak leave group yang besar tu pun tak ada masalah. Sebab yelah kadang-kadang kita punya sangkaan tu kita ingat begini tapi rupanya kita nak belajar ni. Tapi cuma yang saya makan ni memang sepatutnya kalau kita dah go through modul 1. Baik, insyaAllah kita sambung lagi sesi ini besok ya. Jadi saya minta maaf kalau dah ambil masa lebih sikit. Sepatutnya sampai kompat, sekarang dah lebih 10 minit. Baiklah, saya akhiri. Aku lu qali hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'na jama'al marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan wa billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Terima kasih Ustazah.